Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia ashab fadilah Ustaz Muhammad Asy-Syafi'i bin Abdul Manan, pegawai agama daerah Hulu Terengganu, juga merupakan bekas imam Masjid Sultan Mahmud Kuala Berang. Sebelum ini bertugas di Pejabat Agama daerah Setiu. Cikgu Zulkifli bin Hashim, pengerusi Surau Al-Muttaqin, Timbalan Pengerusi dan Jawatan Kuasa, Tuan Imam dan Tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, pada malam ini 1 Ramadan, mari sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan, umur yang panjang, kesihatan yang baik untuk kita meneruskan puasa kita untuk tahun 1442 Hijrah bersamaan dengan 2021 masih, walaupun kita terpaksa terus mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat, pada malam ini kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asy-Syafi'i yang kita undangkan khas untuk memberikan dan menyampaikan tazkirah sempena malam ambang Ramadan kita pada malam ini. Biasa kita sambut ambang merdeka, tapi malam ini kita menyambut ambang Ramadan. Seperti mana ayat dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kitalah antara orang-orang yang beriman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana umat yang terdahulu dan bertakwa. Itu pesanan kepada kita umat Islam untuk kita meneruskan puasa kita pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum diteruskan tazkirah khas kita pada malam ini, jadi kita nak persilakan terlebih dahulu pengerusi surau Al-Muttaqin ini, Cikgu Zulkifli Hashim, untuk menyampaikan ucapan sebagai aluan, dan kita akan buat pelancaran tabung Ihya Ramadan kita pada malam ini. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih kepada saudara Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Ustaz Syafi'i, Tuan Kadi Daerah Majlis Daerah Hulu Terengganu, Timbalan, dan juga semua AJK Surau, dan juga jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnianya maka dapat kita hadir pada malam yang berbahagia ini. Baik, yang pertamanya diucapkan terima kasih kepada Ustaz lagi sekali kerana sudi hadir. Patutnya mungkin tak lain tu, tapi disebabkan tahu usaha Sabri dan juga SU kita Cik Malik jaya membawa Ustaz ke sini. Terima kasih SU dan juga Sabri. Dan seterusnya yang kedua ialah berkaitan dengan tarawih. Kita akan tarawih pada malam ini, dia akan diimamkan oleh Ustaz Syafi'i, dan esok insya-Allah seterusnya akan diimamkan oleh Ustaz Hussein, iaitu seorang guru di Imtiaz. Tapi setiap malam Isnin Ustaz Hussein bertugas di Imtiaz, jadi terpaksalah kita ambil mana-mana imam yang ada dan tak cukup. Okey, itu pertama. Dan yang keduanya, insya-Allah kita akan buat tadarus sekiranya ada ahlinya. Dan insya-Allah tadarus kita bermula pada malam esok lah. Sekurang-kurangnya kalau ada 5 orang, insya-Allah kita akan teruskan. Dan yang ketiganya, insya-Allah kita akan lancarkan tabung khairat Ramadan pada malam esok. Pak yang perempuan kali kot ada dah tabung akan tu. Tak apalah, kita akan buat khas, tabung khas untuk Ramadan, dengan tujuannya untuk memberi kepada imbuhan kepada imam dan juga kepada Bilal. Tahun ini kita nak bagi Bilal imbuhan juga. Tahun ini kita beri kepada imam import. Tahun depan kita nak imam yang di sini. Jadi kena batin lah jadi imam ni. Dah sedia orang ni memang imam dah, Ustaz kan? Macam tahun lepas lah, import boleh saja ni. Tahun lepas imam nak kedah ni. Okey, insyaAllah. Apa pun masa saya menjemput Ustaz. Okey, sebenarnya sejadah. Mungkin malam ni kita tak tahu gambaran, mungkin esok dan seterusnya mungkin ramai. Jadi diminta pada jemaah bawa sejadah masing-masing dan mas. Mas ni kita akan sediakan
satu di perempuan dan satu di lelaki. Toko mari tu tak bawa emas. Jadi tak perlu baliklah, maka ambillah emas ada sini. Baik, terima kasih dan dijemput Ustaz dengan apa nama tazkirah. Saya tak tahu tajuk apa ni. Pulang ada Ustaz dah. Di Abang Ramadan ni. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Safri selaku pengacara majlis. Di mana-mana pun inilah pengacara majlis. Jadi beruntunglah orang sini ada pengacara majlis dekat negeri. Saudara Zulkifli selaku pengurusi surau ini, Surau Al-Muttaqin, damai-damai, insya-Allah mana esok pengurusi boleh naiklah jadi imam pula. Pemuda pengurusi lah dulu. Baru turun ke JK yang lain pula. Seterusnya jawatan kuasa, ahli-ahli jawatan kuasa lah surau ini. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya kita rafaqkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana selepas kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, malam ini kita berada di 1 Ramadan. Alhamdulillah lah, duduk doa kan, sebagaimana doa yang dianjurkan untuk kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah tahun ni dapat sama-sama kita dipanjangkan usia oleh Allah Ta'ala. Syukur atas nikmat, nikmat usia kita yang masih lagi dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sempat untuk memasuki malam awal Ramadan ini pada tahun ini. Alhamdulillah, syukur Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya juga nak mengucapkan terima kasihlah kepada pihak surau, jawatan kuasa surau, terutamanya saudara Safri lah yang berhubung saya. Kalau ikut memang dah ada jadwal kat lain, tapi gitulah, tak apalah, malam ni kita mari sinilah. Alhamdulillah, Allah izinkan untuk kita bertemu pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita berada dalam bulan Ramadan ini. Bila mana masuk je kita ke dalam bulan Ramadan ini, semestinya lah kita kena sungguh-sungguh bersyukur dan memanfaatkan masa yang Allah berikan ini. Dalam kehidupan kita ni yang selalu kita duduk dengar berkenaan dengan seruan kepada kita untuk menggunakan ataupun betul-betul memanfaatkan 5 waktu sebelum tibanya 5 waktu. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Dan antaranya ialah waktu sihat kamu sebelum datang sakit kamu, masa lapang kamu sebelum datangnya sibuk, masa kamu senang sebelum datang masa susah kamu. 5 perkara tu kan. Jadi kita ni dalam kehidupan kita ni tidak lari daripada perlu kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apatah lagi dengan keadaan sekarang ni COVID-19 yang masih belum reda. Kalau tahun lepas kita pakat-pakat jadi imam di rumah masing-masing lah. Tahun ni Alhamdulillah ada peluang selama golongan lelaki daripada menjadi imam di rumah. Kalau tahun lepas ramai ikut telefon saya, Ustaz, kalau tanya baca kuliah Allah je sah tak? Sah je. Tak boleh Ustaz, ayat lain tak ada ngapa dah Ustaz. Padang muka. Kena buat ke mana tak? Lama ni duduk komen ke tu imam. Jadi tahun lepas Alhamdulillah ramai jadi imam.
Tu dah bila raya tengok tokak, macam-macam jenis tokak dia dah. Pelepah dah pelepah. Batang kayu dah batang kayu. Dah kayu koh, batang koh lah. Tu sebagai satu pengajaran dan juga orang kata sebagai pengalaman lah kepada diri masing-masing pada tahun lepas. Tahun ni kedengarannya bila diumumkan boleh terawih, alhamdulillah kampung ayah. Alhamdulillah Ustaz, tahun ni boleh terawih. Wujud tak macam tahun lepas. Mana takut dah. Dah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, bila kita masuk saja bulan Ramadan, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh pengusi tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim, ayat 183 surah Al-Baqarah. Jadi ayat ini menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Tuju kepada siapa? Ayat ni orang yang beriman. Dalam Quran kan ada ayat yang khitab dia kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Contoh, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah kamu daripada apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal lagi baik. Dan ada ayat yang Allah mulakan ataupun khitabkan ya ayyuhallazina amanu. Allah tuju kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang bersyahadah kepada Allah Ta'ala, yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah sebut apa? Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kamu, atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Dan akhirnya apa yang matlamat daripada ibadah puasa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripada orang-orang yang beriman yang disuruh untuk berpuasa ini, matlamat dia yang akhirnya orang kata target dia ialah untuk la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi modok perkataan takwa. Tomo hari Jumaat orang lelaki ngomong dengar. Ittaqullah. Tak kata itu. Ngomong bertakwa kepada Allah Taala. Ni ittaqullah itu tidur. Selamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang puasa ni, ibadah puasa yang diwajibkan ke atas kita ni, akhirnya yang Allah kehendaki pada diri kita setiap orang yang beriman ini ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah yang Allah suruh kita buat ni, laksanakan ini, bukan saja-saja, bukan sia-sia. Kalau sembahyang pun ada matlamat dia juga. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi dengan syarat buat betul-betul lah. Bukan asal buat. Ini istilah lain. Asal buat ni gua ada. Asal buat sudah lah. Macam puasa kau, asal puasa sudah lah. Langsung tak meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Mulut duk mumpak macam asal puasa. Puasa tak? Puasa mumpak. Nak gua ni seronok mumpak orang. Puasa tak? Puasa curi barang orang. Mula boleh ada. Tu kata asal puasa.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, ibadah puasa yang kita akan lalui pada tahun ini ni, bermula esok hari ni, insya-Allah panjang umur kan. Minta panjang umur lah. Malam ni hidup lagi. Lepas ni tak tahu apa yang terjadi. Minta Allah panjangkan umur kita, dapat habis puasa bulan Ramadan tahun ni, dapat pula sambung puasa 6. Ambil fadilat, kelebihan yang Allah sediakan kepada umat Nabi Muhammad ni. Bukan senang tuan-tuan. Umat lain buat satu dapat satu, kita ni berganda-ganda. Buat satu, pahalanya berganda-ganda. Jadi matlamat daripada ibadah puasa yang kita lakukan ini, yang akan kita lakukan bermula esok ini, akhirnya ialah nak membawa diri kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Khaliq, pencipta kita. Siapa? Allah Ta'ala. Jadi bila sebut perkataan takwa ni, kita sama dengar dah. Dengar sama dah. Perkataan takwa ni di masjid baik, di surau baik, di mana-mana pondok perdana orang Islam pun biasa sebut pasal takwa. Cuma tuan-tuan, kembali kepada diri kita, bagaimana kita nak memanfaatkan masa ini dengan sebetul-betulnya sebagai orang kata berjaya memanfaatkan sungguh-sungguh Ramadan pada kali ini. Jadi tuan-tuan, bila sebut perkataan takwa ni, saya suka petik apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Yang dimaksudkan dengan takwa itu ialah al-khawf minal jalil. Itu yang pertama. Wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Faham tak? Tak faham. Tolong terjemah kan. Apa kata Sayyidina Ali? Takwa yang kamu duduk sebut, yang kamu duduk biasa kamu dengar. Apa maksud takwa itu? Takwa itu yang pertama sekali al-khawf bil jali atau minal jali. Kamu takut kepada Allah, Tuhan Rabbul Jalil. Takut yang sungguh-sungguh. Bukan takut main-main, bukan takut sekejap berani, sekejap lawan, sekejap tak. Takut yang sungguh-sungguh. Atas dasar iman kita kepada Allah Ta'ala ni, kita kena sentiasa bermuhasabah diri kita dan sentiasa bermohon istighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar banyak kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Istighfar banyak tuan-tuan. Dalam sehari-hari ni kita kena banyakkan istighfar kita. Banyakkan istighfar kita. Tanda kita takut kepada Allah Ta'ala, supaya hati kita terdidik tuan-tuan. Bila kita banyak zikir kepada Allah Ta'ala, insya-Allah jiwa kita terdidik, dan hati kita akan terdidik, akal kita akan terdidik, nafsu kita akan terdidik untuk takut kepada Allah Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati kamu akan menjadi tenang? Obat ketenangan ni bila banyak ingat kepada Allah Ta'ala. Obat kepada diri kita supaya sentiasa rasa takut kepada Allah ni, bila mana kita sentiasa dekat dengan Allah, muraqabatullah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir harian kita. Duduk saja-saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Banyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Di samping kita sentiasa berwaspada dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita derhaka kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah suruh kita lakukan, mesti kita buat. Apa yang Allah larang,
Jangan sesekali kita buat. Al-khawf bil jahil. Takut, biar takut yang sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, sehingga kan duduk seorang diri pun dalam keadaan tidak ada orang di sekeliling kita pun tetap kita ingat kepada Allah dan takut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ibadah puasa ni ibadah yang special. Dalam khutbah Jumaat baru ni pun disebut kan, satu tekan hadis, kullu amali ibni adam yudha'af al-hasanah 10 amsalha ila 700 dha'fin qala Allah 'azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'imi farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih ila akhir. Apa dia maksudnya? Setiap amalan anak Adam ini akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan akan berlipat menjadi 10 kebaikan, sampailah 7 kali berganda kebaikan tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Specialnya puasa, kecuali puasa. Sungguh dia bagiku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Kerana orang yang berpuasa, dia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya kerana aku. Bagi orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan, gembira ketika berbuka dan gembira ketika berjumpa Tuhannya dengan puasanya. Jadi nak khabar situ inilah tentang bagaimana Allah mengajari puasa ni. Dengan Allah menilai terus pada hati hamba-hambanya. Sebab itulah dalam ibadat puasa ni orang yang beriman ni betul-betul dia akan jaga puasa dia. Jaga dari sudut semualah, anggota dia, lisan, anggota tubuh badan dia. Dia tak mahu melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan pahalanya berkurangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu dalam diri kita ni hendaklah kita banyakkan berzikir, ingat kepada Allah, supaya kita ni akan menjadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan kesempatan bulan puasa ni boleh benar biasa lah ni malam ni biasa ramai ni buat Quran ni sebab isi pang dah. Sebulan ni je habis khatam sadaqallahul azim akhir Ramadan baru pang pula ayat umur. Jadi manfaatkanlah. Tak salah baca Quran. Baca Quran, fahami Quran, beramal dengan Al-Quran, ikut setiap apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Lalu yang keduanya, Sayyidina Ali sebut takwa ni dengan makna wal amalu bitanzil. Tadi yang pertama takut kepada Tuhan Rabbul Jalil. Yang kedua wal amalu bitanzil, dan kamu beramal dengan apa yang diturunkan. Apa dia? Al-Quran kan. Dalam kehidupan kita ni Nabi wasiat dah kepada kita ni, umat Nabi Muhammad SAW ni, dengan satu pesanan. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kalau kamu ikut 2 perkara ni, insya-Allah selamatlah dunia akhirat. Perjalanan hidup kita ni akan selamat dunia dan akhirat. Apa dia? Al-Quran dan sunnahku. Dan Al-Quran yang ada ni, tidak rugi bila kita baca. Sebab apa? Besarnya fadilah dia. Setiap huruf yang kita baca diganjari dengan 10 kebajikan. Likulli harfin 10 darajat. La aqul alif lam min harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Nabi kata, aku tidak katakan bahawa alif lam mim itu 1 huruf.
tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dah kalau Fatihah saja banyak mana? Baca Quran, tuan-tuan. Dah. Jadi kalau kita selama ni meninggalkan Al-Quran, jadikanlah ini sebagai matlamat, tujuan dan juga orang kata target kita. Biarlah Ramadan kali ini aku benar-benar nak berubah diri aku dan nak menjadikan Al-Quran sebagai Al-Quran dan beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebab itulah tuan-tuan, molek benar lah bila mana berada dalam Ramadan ni, target nak biar dan khatam Quran, dan khatam Quran, baca Quran banyak-banyak. Tak bermakna bulan depan tutup Quran, jangan. Ni masalah dia ni lah. Habis Ramadan, Assalamualaikum, ma'assalamah, ila liqa, korang pula. Dia pun simpan lah robok, molek-molek masuk plastik. Tak lupa buka lah, berabuk sekali. Manfaatkanlah Al-Quran yang ada pada kita ni. Ini adalah wasiat peninggalan Nabi SAW yang amat berharga. Sebab bila kita beramal dengannya, kita baca dia, kita akan jumpa ketenangan dalam kehidupan kita, dan kita akan terselamat dalam hidup kita bila mana kita mengikut betul-betul panduan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wal amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga apa dia? Wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang dengan sedikit yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa, dengan ibadah puasa pula yang kita lalui ini, kita merasakan tentang nasib orang lain. Betul? Bila kita puasa siang hari, kita mengisafi juga nasib orang-orang yang tidak ataupun kurang bernasib baik. Mungkin ada di sekeliling kita kadang-kadang orang yang susah, dhaif, makan pun tak jam. Dengan ibadah puasa ni juga melatih diri kita supaya mengisafi juga nasib orang-orang yang tidak bernasib baik. Jadi dalam bulan puasa ni banyakkan bersedekah. Banyakkan amalan bersedekah. Bukan bermakna bulan-bulan lain dah buat langsung, tunggu bulan puasa tak mau lah. Bulan-bulan lain pun tetap bersedekah, tapi banyakkan lagi, tambahkan, lipat gandakan amalan bersedekah pada bulan puasa ni. Sebab amalan dia sangat besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, pahalanya seumpama orang yang berpuasa. Allahu Akbar, besarnya. Tapi sebab dah nampak tuan-tuan, tu jadi kadang-kadang tu kita tak mari diri ke mana. Sebab apa? Tak lah, bila kita buat turun 30 riyal depan mata. Kalau dah gitu, macam mayang 27 kali, dapat 27, sekali mayang 27 riyal, dapat tak gimana dah. Tak kita jabat hamburger jabat nodong mayang mo. Dah. Sehari-hari. Tapi yakinlah dengan janji Allah, di hari akhirat kita akan dapat apa yang kita buat pada saat ini. Pada saat kehidupan kita ni, kita buat kebaikan, akan ada ganjaran dia. Keburukan pun ada ganjaran dia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat sebesar zarah kebaikan, dia akan lihat. Lihat mana? Di akhirat sana, saat dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Barang siapa yang berbuat kejahatan pun dia akan melihat juga. Sebab tu bila kita dibangkitkan, dibalas atas perbuatan kita ni, manusia ni akan menerima suratan amal ikut amalan dan keredaan Allah Ta'ala. Ada orang yang terima dari sebelah kanan. Ashabul maimanati ma ashabul
ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tiga golongan. Ada orang yang akan menerima suratan amal dia dari belah kanan. Itulah orang-orang yang bahagia. Orang yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat dan mendapat ganjaran kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab redha Allah dan juga amalan yang telah dilakukan semasa hidupnya. Dia benar-benar menjadi hamba yang bertakwa, ikut apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapat dari sebelah kanan. Apa dia? Catatan amalan dia. Terima belah kanan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan ada golongan yang akan mendapat suratan amal. Ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Maimanah mash'amah. Yang sebelah kiri, itulah orang-orang yang celaka. Orang-orang yang akan dihumbang ke dalam neraka. Pada hari akhirat tak boleh dah tuan-tuan. Nak buat apa ni? Tak boleh dah. Tak ada dah penolong-penolong kita. Ni hak ada sekarang ni sekeliling kita, sahabat-sahabat handai kita, mak ayah kita, tak ada dah nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi pada hari kiamat. Tak ada. Masing-masing nafsi-nafsi. Dah, sebab itulah mak ayah pun nak selamatkan diri dia. Anak-anak pun tak mau jumpa. Takut-takut ada sebab yang menyebabkan dituntut pula di akhirat. Tak mau jumpa. Selamat, nak selamat masing-masing. Dan ada golongan yang disebut as-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun. Ni ulama kata ni di kalangan orang-orang yang salafus salih, para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang terdahulu, sahabat-sahabat yang beramal, maka ini golongan as-sabiqun, al-awwal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ni, biarlah kita sentiasa merasa cukup, redha dengan setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jangan berkeluh kesah. Setiap orang ada ada orang kata nikmat yang telah Allah tetapkan pada diri kita masing-masing. Ada orang berada di atas, ada orang berada di bawah. Fungsinya apa? Akhirnya untuk kita hidup saling tolong menolong. Sebab itulah dalam Islam ada ibadat zakat. Ni bulan puasa ni ibadat zakat fitrah. Memanglah after bayar pagi raya tu. Tapi nak je ketua imam. Saya dulu duduk masjid ladang dulu. Tengah-tengah sultan lapar dah. Curi lagi ustaz. Bayar zakat. Bayar zakat lah sultan duduk depan tu. Kita jadi imam pula. Bayar zakat. Isik karang-karang ada. Dia nak ambil kata palilah sungguh. Bayar ikut masa lah. Naknya ketua imam. Tolong beringat apa-apa pun tuan-tuan, ingat dalam kehidupan kita ni jasa kita kena merasa redha dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan dengan ibadah puasa ni akan insya-Allah melatih diri kita untuk menjadi orang yang bersifat redha. Redha dengan apa yang ada dalam diri kita ni. Di samping kita mengesafi nasib orang-orang lain, dan kita bantu masyarakat di sekeliling kita untuk sama-sama kita orang kata bantu-membantu supaya dapat kebaikan pada bulan Ramadan yang kita lakukan ini, dapat teruslah sehingga ke bulan-bulan yang lain. Dan akhirnya wal qana'atu bil qalil, dan yang keempat apa yang dimaksudkan oleh takwa oleh Sayyidina Ali ialah
wal isti'dad li yaumir rahil. Kamu melakukan persiapan untuk hari perjalanan keberangkatan kamu. Bila? Hari kematian kamu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nah, bila kita mati yang terputus dah segala amalan kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun, dan kita akan berada di alam barzakh dan kemudian hari akhirat. Pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak memberi manfaat oleh harta, benda dan anak pinak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang Allah redha dan kita pun redha dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, dalam kita nak mulakan ibadah puasa pada tahun ini, kuatkanlah azam kita, biar kita sungguh-sungguh berazam untuk sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang Allah bagi ini supaya kita dapat memanfaatkan dengan amal soleh sebanyak mungkin. Bangun malam ni sahur, bangun awal, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bangun dengan tujuan sama untuk bertahajud kepada Allah Ta'ala. Jangan bangun yelah bangun sahur boleh pahala dah, alhamdulillah pahala, tapi janganlah lepas sahur tidur dulu. Manfaatkan itu untuk semayang. Bangun semayang, baca Quran, mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Itulah asas kekuatan kepada rohani dan jasmani kita. Bila mana kita dekat dengan Allah, insya-Allah hati kita akan terpelihara daripada nak melakukan benda-benda yang mungkar. Begitu juga dengan Ramadan kali ini, elakkanlah pembaziran. Elakkanlah pembaziran. Beli berpada-padalah kalau nak beli pun. Supaya tidak berlaku pembaziran. Sebab kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang gitu. Pergi kedai seronok tengok makanan sedap laka. Sebab perut tengah lapar, sedap laka depan mata. Tengok balik kan, air dia macam ni, lepas tu tak nak minum. Jadi tuan-tuan, gunalah kesempatan ini sungguh-sungguh untuk menjadi hamba yang benar-benar taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita lalui ini akan membentuk jiwa kita, diri kita, rohani kita, jasmani kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, sekadar itulah apa yang saya nak kongsikan sebab masa pun terbatas. Ini dah lebih dah ni. Jadi mudah-mudahan selamat kita menjalani kehidupan di dalam bulan Ramadan pada tahun ini, dan mintalah supaya Allah panjang usia kita, betul-betul dapat kita istiqamah mendirikan kebaikan, ketaatan dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat sebanyak mungkin nikmat pahala pada bulan ini, insya-Allah. Jadi sekali itulah apa yang saya boleh kongsikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Asyafi bin Abdul Manam, pegawai agama daerah Hulu Terengganu, yang telah sudi menyampaikan tazkirah khas kita pada malam ini sempena sambutan ambang Ramadan yang akan kita mula pada malam ini. Ya, puasa semua sadar, tak besar tadi, insyaAllah kita sama-sama puasa esok. Kita mempertingkatkan amal ibadat kita dengan memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan membaca Al-Quran, selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Elakkan daripada pembaziran. Maklumlah kita sekarang berada dalam suasana SOP, rasa boleh berjimat Ustaz, sebab banyak masuk kat rumah. Walaupun bazar Ramadan dibenarkan, tapi jaga-jagalah. Di Kelantan bazar Ramadan tidak dibenarkan lagi. Alhamdulillah di Terengganu masih lagi dibenarkan untuk kita berada ataupun berkunjung ke bazar-bazar Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
dan yang tidak baik itu datangnya daripada kelemahan diri kita sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita solat Isyak berjemaah dan terus tarawih pada malam ini yang akan diimamkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf yang bermakna pada malam ini. Sekian, terima kasih.